Tak mengapakah dana LTAT disonglap oleh projek sakit? Bekas Timbalan Menteri Pertahanan Liew Chin Tong berkata Datuk Ahmad Nazim Abdul Rahman tidak layak memegang jawatan Ketua Eksekutif Lembaga Tabung Angkatan Tentera LTAT. Ahli Dewan Undangan Negeri Perling itu melahirkan rasa amat terkejut membaca kenyataan daripada Ahmad Nazim menerusi kediaman Facebook beliau di Timbuktu. Sekiranya ingin berpolitik semacam Datuk Seri Najib Razak, lebih baik Nazim Rahman undur dari tugas menjaga LTAT dan masuk arena politik, kata Chin Tong. Chin Tong juga mempertikai alasan Nazim mengapa bayaran RM6 bilion telah dibuat tetapi progres pembinaan untuk 5 kapal pertama hanya pada purata 55%. Kata Nazim, RM6 bilion dibelanjakan untuk beli hampir kesemua peralatan yang perlu untuk bina 6 kapal. Bab order lebih murah berbanding beli satu-satu. Bagaimanapun, Chin Tong membidas bahawa teori pembelian pukal ini satu lagi penipuan Nazim. Beliau memetik kenyataan Pengerusi Jawatan Kuasa Siasatan Tadbir Urus Perolehan dan Kewangan Kerajaan Tan Sri Amrin Buang yang memberitahu Jawatan Kuasa Kira-kira Wang Negara PAC dalam prosiding pada 1 Disember 2020. What is clearing is, pada keadaan biasa sepatutnya kita sudah finalize the design before you sign the contract. You cannot sign the contract when you do not know what is the design. Itu menjadi masalah sehingga kan berpusing-pusing isu ini, kata Amrin dalam laporan PAC muka surat 15. Ini adalah pembaziran yang terlampau besar kerana pembelian peralatan dibuat sebelum mereka bentuk dipersetujui oleh Design Authority iaitu Naval Group. Sekiranya reka bentuk diubah suai atau ditukar oleh Design Authority dalam proses pengesahan, maka peralatan dan wang yang diguna untuk membeli peralatan memang dibazirkan, bidas Chin Tong. Menurut beliau, 15% daripada peralatan yang dibeli secara pukal kini telah lapuk dan ketinggalan zaman. Nazim juga berkata Boston Holdings dan Boston Naval Shipyard BNS terpaksa mengambil alih dan menanggung hutang syarikat PSC yang gagal satu ketika dulu demi menyelamatkan kerugian di seluruh rantaian kewangan dan ekonomi. Maka sebahagian daripada wang LCS terpaksa digunakan untuk bayar hutang lapuk syarikat PSC ini, katanya. Kenyataan Nazim Rahman ini yang paling memeranjatkan dan ia membuktikan bahawa beliau tidak layak untuk menjadi Ketua Eksekutif LTAT. Macam mana beliau boleh setuju bahawa penggunaan dana LCS yang disonglap untuk bail out projek New Generation Petrol Vessel NGPV adalah sesuatu yang wajar dan boleh diterima, bidas Chin Tong. Suatu hari nanti takkan dana LTAT juga boleh disonglap untuk bail out projek-projek yang lain. Salah guna dana adalah jenayah dan tidak boleh diketepikan, tegasnya. Pemikiran Chin Tong ini yang mencerminkan sikap Pakatan Harapan berhubung bail out syarikat bermasalah amat berbeza dengan pendirian bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak yang mempersoalkan mengapa pentadbiran Pakatan Harapan tidak menggunakan LTAT bagi membantu BNS menyelesaikan masalah dan meneruskan projek LCS. Sekiranya Boston mengalami masalah kecairan kewangan untuk terus memajukan projek penting bagi negara, kenapa pula kerajaan PH dan LTAT bawah penjagaan kerajaan PH tak buat apa-apa untuk membantu Boston menyelesaikan masalah dan meneruskan projek? Soalnya dalam Facebook. Najib ingat Pakatan Harapan sanggup melakukan salah guna kuasa seperti tindakan beliau menggunakan dana LTAT sebanyak RM555 juta untuk bail out syarikat kroni pengendali sistem penguatkuasaan automatik AES, ATES dan Beta Tegap Sembilan Berhad yang bermasalah. Sedangkan apa yang dilakukan oleh Menteri Pertahanan era Pakatan Harapan Muhammad Sabu ialah untuk mengenal pasti masalah sebenar BNS dan membawa mereka yang terbabit ke muka pengadilan. Namun, seperti yang dicatatkan dalam sejarah, kerajaan pilihan rakyat ini dijatuhkan menerusi langkah syaritan oleh gerombolan pengkhianat dalam Bersatu dan Keadilan yang bekerjasama dengan UMNO, PAS dan GPS pada hujung Februari 2020 sebelum sempat apa-apa tindakan remedi dilakukan. Namun, harapan golongan kleptokrat untuk menutup bangkai gajah yang besar ini dengan nyiru tidak berjaya kerana masih ada ahli parlimen, kerajaan dan pembangkang yang mahu melihat kedaulatan undang-undang dipertahankan di negara ini. Itu pun Najib berhari-hari bersilat di Facebook menuding jari kepada pihak lain mengapa tiada satu pun daripada 6 kapal pesisir pantai yang siap. Sedangkan dirinya sendiri adalah Perdana Menteri dan Menteri Kewangan yang membuat keputusan yang salah ketika projek malang itu berjalan. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat.
melalui bicara dan isu semasa kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom channel, moving forward, sharing a new experience.